Baiklah, kita sambung sekali lagi. Apa yang cikgu tulis di depan ni kamu nampak Okey, di depan kamu punya mobile phone. Okey, selesaikan. 16,800. Okey, tambah tolak kita tengok selesaikan dahulu 2 darab negatif 6,500. Okey. Disebabkan kita dapat jawapan 6,500. Contoh, sekarang ni cuba kita guna kaedah hukum kalis Kita susah nak darabkan 6,500 menjadi 2. Darab dengan 2. Tapi kita boleh ambil 6,000 didarab 2. 500 tu nanti dulu. 6,000 darab 2 apa jawapan dia? 6,000 darab 2. 6 darab 2 berapa? 12,000 jawapannya. Yes, 12,000. Tapi kita ada tinggal 500, kita tertinggal tadi 500 darab 2. Ya betul. 500 darab 2. Kita tertinggal tadi, kita tinggalkan. 500 darab 2 berapa? 500 darab 2. 1,000 kan? Okey, 12,000 tadi tambah dengan 1,000 tadi. 12,000. Kita automatik akan dapat 13,000. Negatif 13,000. 13,000. Ada guna kalkulator tak? Tak ada kan? Tu guna hukum kalis tu. Hukum kalis tu bertujuan nak jawab ni. Okey, kemudian sebabkan nombor tu sama, kita akan tulis benda yang sama juga. Okey. Okey, jadi kita belajar, sebelum ni kita belajar positif dan negatif, positif dan negatif. Apa kita buat? Kita tukarkan pada apa? Positif dan negatif. Selesaikan macam biasa, 16,800 tolak 13,000 tolak 13,000. Okey. Cuba lihat. Hukum kalis apa kita nak memudahkan kira tanpa jangan buat bentuk lazim Jangan buat macam ada tulisan masa darjah 6 dulu. Contohnya 53 tambah 2. Kamu kita ini bentuk apa ni? Nama dia? Bentuk apa nama dia? Bentuk lazim. Tak payah buat bentuk lazim. Tak payah bentuk lazim. Macam mana kita nak guna hukum kalis dengan cepat? Tanpa kalkulator pula tu. Nanti tengah 2 baru kita akan sepenuhnya guna kalkulator. Tengah 1 ni buat masa ni belajar dulu. Nanti cikgu akan ada isyaratkan guna kalkulator. Ni tak payah guna kalkulator. Okay, macam mana? Kita buat macam mana? Lebih mudah. Kita buat macam mana? Kita tulis 13,000 tolak 13,000 kan? Dia akan jadi apa? Negatif 26. Tolak. Betul tak 26? Kita tulis betul ni 26. 26,000. 26,000. Okey. Betul. Kenapa boleh jadi tolak 26,000 tu? Kita tambahkan. Cuba lihat. Okey. Kalau cuba cikgu buat kurungan. Cikgu buat salah buat kurungan. Kalau 13,000 tolak 13,000, jawapan dia sifar, betul tak? Kan? Tapi bila cikgu padamkan yang ni cikgu padamkan yang biru ni, okey, kurungan tu, dan cikgu bawa sekali dengan negatif. Macam negatif 3 tolak 3 berapa? Negatif 3 tolak 3. Cikgu ambil nombor simple. Negatif 3 tolak 3. Apa yang kamu jawab? 6. 6 ke? Hutang 3. Arisa Dania. Bukan. Apa jawapan dia? Negatif 6. Okey, sekarang kaitkan dengan negatif 13 dengan negatif 13 pula. Negatif 26,000. itu 26,000. Sebab tu kita tulis tolak 26,000 macam tu. Nampak tak? Okey, jelas. Faham Okey. Dengan cara ini, kita tak perlu kalkulator. Tak perlu tulis atas kertas. Cuba kita buat jalan kerja ni untuk membuktikan dia. Sekejap Ada bunyi apa ni? Okey, biasakan kamu mute, unmute. Bila nak cakap, unmute. Dapat habis cakap, mute. Sebab dia boleh mengganggu kelas. Okey, bagaimana nak tolak pula? Alamak, 16,800 tolak 26,000. Macam mana? Dah susah pula macam ni. Kena tekan kalkulator juga. Baik dari awal tekan kalkulator. Okay, siapa boleh selesaikan? 16,800 tolak 26,000. Tanpa menggunakan kalkulator, tanpa bentuk lazim. Cuba ambil 26,000 tolak 16,800. Apa yang susahnya? 8,000. 8,000. 108. Okey. Kita ambil macam ni. 800 abaikan. 800 kita abaikan.
Sebab nanti kita akan gabungkan dengan 800 tu. Okey, 26,000 tolak 16,000. Tapi cikgu terbalikkan supaya senang. 26 tolak 16. 30,800 ke? 26 tolak 16 berapa? Soalan senang. 10 kan? 26 tolak 18. 16. 26 tolak 8. 10 kan? 10. Kita ambil 10. Okey, kita belum tolak lagi 800. 10,000 tolak 800 lagi. Ada RM10,000 tolak RM800. Mesti cepat kamu kira. Negatif 9,200. Okey, betul. Bagus, terima kasih. Ini dia cekap sangat sampai dia tulis jawapan negatif. Bagus. Negatif 1,000. Nampak tak? Tak ada guna kalkulator, tak ada guna bentuk lazim. Okey, macam ni. Ada yang tak faham tak? Beritahu cikgu siapa yang tak faham cara yang cikgu ajar ni. Siapa tak faham? Saya awal-awal tadi tak faham. Okey. Tapi lepas tu faham Okey, cikgu nak tanya siapa tak faham? Sebab cikgu nak bagi conclusion dia, nak ajar kamu lebih macam mana kamu boleh lebih faham lagi. Okey, ada tak? Ke semua faham terus? Automatik boleh dapat negatif 9,200. Okey, baiklah. Betul semua faham ni? Tak nak cakap pun. Muhammad Noazik? Betul. Okey. Teknik yang kita belajar dalam hukum kalis, ini yang kita gunakan dalam dia. Bila kita kira, kita tak perlukan kalkulator, tak perlukan bentuk lazim. Okey. Kenapa cikgu bawa 26 tolak 16? Okey, contoh. 3 tolak 6, tolak 7. Senang. 3 tolak 6 dia tak faham ni. 3 tolak 7. 3 tolak 7, kita dalam keadaan macam ni, kita susah nak macam 3 tolak 7. Kan? Tapi kita terbalikkan. Jawapan dia mesti letak negatif. 7 tolak 3 positif jawapan dia. Tapi bila 3 tolak 7, kita ambil 7 tolak 3. 7 tolak 3, 4. Tapi jawapan di sini kita akan tulis apa? Negatif 4. Macam tu teknik dia. Jadi 26,000 tolak 16,000. Tapi cikgu tak ambil 800 lagi. Cikgu tak tolak 800 lagi. Cikgu ambil 26,000 tolak 16,000. Cikgu akan dapat berapa? 10,000. Betul tak? Betul Sufian. Negatif 10,000. Okey. Kita abaikan dulu negatif. Daripada 10,000 tolak lagi 800 sebab kita belum tolak lagi 800. Itu guna hukum kalis apa tu? 10,000 tolak 800 lagi. Sebab kita masih lagi ambil 10,000 tapi tolak 800, akhir tu baru kita letak negatif. 10,000 tolak 800. 10,000 tolak 1,000, 9,000. 200 kita dah lebih daripada tolak, jadi 200, 9,200. Akhir sekali kita letak jawapan negatif 9,200. Sebab tu kamu pernah nampak orang yang tak guna kalkulator, tak guna apa? Tak guna kalkulator, tak guna tulis-tulis, tapi dia boleh congak-congak, boleh dapat jawapan. Macam tu. Selalu tengok orang boleh buat kira-kira tanpa tulis kertas. Ada pernah tengok? Beginilah kaedah dia, teknik dia. Okey, baiklah kita teruskan lagi. Okey. Sekejap print screen. Print screen. Kalau malah nak salin tu print screen, tapi nanti akan banyak gambar lah, penuh dalam mindset kalau tak tulis atas kertas. Okey, kita teruskan Okey, ni cikgu nak padamkan dulu warna biru ni sebab nanti tak faham. Sebenarnya tak ada kurungan kat situ. Cuma kita pemahaman kita macam tu. Tak ada buat kurungan biru Okey, print screen sekarang. Okey, cikgu dah 1 2 3 habis. Print screen tak berapa lama. Sekejap je boleh buat. Okey. Next. Baiklah. Ini nak menyelesaikan isu penyelesaian masalah. Okey, tengok soalan kedua. Sebelum kita berakhir. Nampak? 3 kita baru buat 2 je. Bincang baru 2, lagi 1, 3. Penyelesaian masalah ni memang amat rumit. Untuk bagi faham 1, untuk belajar teknik 1. Okey, sekarang cuba cerita ni cikgu. Siapa boleh contoh-contoh kat sini? Beritahu pukul 7. Cuba baca sebab soalan penyelesaian masalah kena faham bahasa Melayu pertama. Kena faham bahasa Melayu. Kemudian kena faham setiap ayat. Walaupun orang Melayu kadang pun tak faham juga. Okey, tak faham. Okey. Suhu di Kuching dari pukul 7 malam hari pertama hingga 5 pagi hari kedua, pada esok yang hari kedua, telah menurun sebanyak 4 darjah Celsius. Okey, di sini cikgu nak tanya. Siapa tu conteng? Apa conteng tu?
Yes. Ada nak tunjuk jawapan, cara nak cerita? Apa perlu dibuat? Siapa boleh ceritakan? Cikgu buat garis ni. Tujuan dia untuk apa? Tujuan dia nak ke mana? Cikgu tengah-tengah mula dulu. Okey. Okey, ni garisan yang kita belajar awal-awal dulu. Awal-awal daripada hari pertama kita belajar dah ada bentuk garisan supaya kita nak fahamkan. Okey, hari pertama, hari kedua telah turun sebanyak 4 darjah Celsius. Turun ke kiri ke kanan? Kita tak tahu dia suhu ke kiri, betul. Terima kasih. Ke kiri. Ke kiri 4 darjah Celsius. Maksudnya negatif 4. Terturut ke kiri negatif 4. Ke kiri negatif 4. Okey, boleh cikgu conteng macam tu, nampak tak? Negatif 4. Okey, Nampak. kemudian okey, terima kasih. Nanti dulu jangan habiskan dulu sebab kita akan baca, kita akan mudahkan satu-satu soalan tu. Sebab kita akan tengok kalau kita tengok baca soalan keseluruhan, kita takut kita tak faham yang mana nak dibuat. Okey. Satu-satu dulu. Suhunya kemudian meningkat sebanyak 8 darjah Celsius pada pukul 11 pagi. Dan terus meningkat. Okey. Bila macam ni cikgu cuba lihat soalan A. Okey, nanti dulu kita akan baca dan terus meningkat sebanyak 2 darjah Celsius 3 jam kemudian. Sambung. Jika suhu di Kuching pada pukul 11 pagi ialah 30 darjah Celsius, hitung suhu pada pukul 7. Pukul 7 tu yang kotak kosong yang cikgu tulis tu. Okey, pukul 7 tu yang petak kosong, kotak kosong yang tu. Kita tak tahu berapa suhu di situ, tapi bila dia turun, dia bertambah. Okey. Daripada pukul 7 hari pertama sampai ke 5 pagi dia turun negatif 4. Kemudian apa dia kata? Kemudian meningkat sebanyak 8 darjah Celsius pada pukul 11. Naik pula pukul 11. Dia naik semula. Dia naik kalau 11, kalau kamu baca 8 ni naik turun. Meningkat. Okey. Positif negatif? Positif. Okey, ke kanan ke kanan ke kiri. Kalau positif ke kanan ke kiri? Kanan. Okey, terima kasih, ke kanan. Bila dia ke kanan, dia akan ke arah sini. Dia lebih lawan daripada negatif 4. Negatif 4 tu sikit je naik turun. Tapi bila naik 2 kali ganda mesti melebihi yang tempat asal tadi. Positif 8. Dia cantik tak cikgu tulis macam ni? Ya Allah hai. Sekejap Cikgu cari tempat yang kosong. Nak tempat yang kosong tu agak payah nak tulis. Okey. Mute. Okey, sekejap ulang balik. Ajar untuk baca kamu faham ni. Okey, tak sesuai yang tulis macam ni. Okey, sekali lagi. Okey, ni garisan cikgu. Okey. Asalnya di petak kosong tak tahu apa-apa, turun negatif 4 di sini, kemudian naik semula positif 8. Di petak sini. Okey, tapi petak sini bila kita baca balik, petak yang kedua tu yang naik berapa darjah Celsius? Cuba tengok. Pada pukul 11. Sebab naik tu pada pukul 11. Berapa? Kamu nampak tak? Ada tulis nombor situ. 20 darjah Celsius. Berapa? 11 pagi tu. 30 darjah Celsius. Jadi kita tulis sini 30. Cikgu padam kotak yang seterus pada pukul 11, 30. Okey. 30, sini 30. Okey, macam mana nak selesaikan tu? Okey, ikut cara macam yang cikgu nak sampaikan. Okey, 30. Macam mana? Nak buat macam mana? Kita nak tulis penulisan kita. 30 tolak. Sebab dia tadi tambah, ke arah tambah kita lawan balik. Kita pergi ke arah kiri. Tolak berapa? 30 tolak berapa? Pergi ke arah kiri. Okey. Ni yang arah ke kanan ialah positif.
Kalau arah ke kiri? Negatif. Negatif. Okey, kita akan buat 30, sama ada kamu tulis macam ni, 30 tambah negatif 8. Okey. Menggabungkan suhu itu dengan tambah negatif 8 turun. Kemudian lawan balik. Siapa tak faham kenapa letak negatif 8 ni? Tadi kan dia naik positif 8 kan? Tapi kita nak daripada 30 tu turun dulu. Turun ke arah kiri. Negatif lah 8. Okey, tadi negatif 4 ke kiri, tapi kita nak ke kanan semula, ke petak yang kosong tadi. Kita akan tambah positif 4. Yes, betul. Macam ni kita tulis. So kita akan dapat jawapan di tengah, jawapan dia 30 tolak 8 tambah 4. Okey, selesaikan. Berapa suhu di situ? Dia pergi tolak, dia arah ke kiri, kemudian ke arah ke kanan untuk dapat jawapan petak tu. Berapa jawapan dia? $30 tolak 8. 20? 26. Jawapan dia 26. Okay, keseluruhan jawapan dia ialah 26 darjah Celsius. Ini telah terjawab jawapan A. Jawapan A. Okey, jawapan B pula. Okey, jawapan B. Hari kedua, pada pukul 2. Okey, cuba lihat. Kalau kamu baca tadi, sebuah suhunya kemudian meningkat sebanyak 8 darjah Celsius pada pukul 11 dan terus meningkat sebanyak 2 darjah Celsius 3 jam kemudian. Dia bukan sebut 3 jam itu, 1 jam itu 2 darjah Celsius, tapi 3 jam itu terus naik 2. Naik 2. Okey. Cuba tengok pukul 11, selepas 3 jam pukul 11 berapa? 11. Cuba kira. 11, 3 jam selepas pukul 11 berapa? Kedua. Pukul 2. Jadi di sini B tu dah senang. Suhu yang pada pukul 7 pukul 11 tadi kita dapat 30. Nak pukul 2 nya 3 jam. Berapa macam mana nak buat B tu? Okey, boleh sebut. Tak payah tulis pun tak apa. Apa jawapan dia? Cuba tengok pukul 11 30 darjah Celsius. Pukul 2 tu berapa dah? Naik 2 je, berapa? 32. Betul. Yes. 32. Okey, terima kasih. Betul. Tahniah kerana menjawab. Yes. Stephen Ruben, yes. Mikael, bagus. Siapa lagi sebut tadi? Okey, 32. Itu je. Soalan B dah senang. Soalan B dah senang. Okey dah. Ada lagi ni sebenarnya, tapi tak naklah tunjuk semua sekali. Cikgu nak nanti untuk buat soalan periksa nanti khas. Okey, kalau kamu tengok nanti kamu boleh ulang kaji. Ni soalan nombor 5, soalan nombor 6. Okey. Dah, ada soalan nak tanya? Ada soalan. Ada soalan? Ada susah sangat soalan tadi? Cikgu terpaksa bagi jawapan dah. Sebab lama sangat. Ya, saya. Okay, kejap. Cikgu nak dengar apa yang kamu tanya. Siapa nak tanya ni? Yang lain mute dulu. Sekejap. Mute dulu. Okey, siapa nak tanya? Unmute sekarang.